wabarakatuh, dan salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Bertemu kita kali keempat. Sepatutnya kelas kita semalam tapi Unify tidak mengizinkan untuk kita berjumpa. Jadi kita sambung pada malam ini. Kalau ikut perancangannya, kelas ini adalah kelas yang terakhir untuk bab tingkatan 4. Dan kita akan sambung dengan bab tingkatan 5. Ataupun kalau tak ada sambutan, tapi sambutan ada je. Kita akan berhenti di sini dulu. Baik, jadi kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab. Kita sedekahkan kepada kedua ibu bapa kita sekiranya yang telah meninggal dunia, ibu bapa kita yang masih sihat, kita doakan terus sihat, yang akan terus beri dorongan kepada kita untuk berjaya. Guru-guru dan rakan-rakan kita yang sekarang ni menghadapi musibah banjir, kita doakan rakan-rakan kita ni dapat terus mengulang kaji selepas ini. Jangan risau, insya-Allah kita bantu mana yang boleh dan mereka dijauhi daripada musibah dan diberikan nikmat kesihatan yang berpanjangan. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dah boleh mula kelas kita sehingga hari sekarang ni 160 pada cikgu. Terima kasihlah kepada anak-anak yang hadir. Tiada paksaan, kalau dipaksa minta maaf. Mungkin guru-guru kita memaksa anak-anak hadir atas beberapa sebab tertentu. Mungkin untuk memastikan anak-anak kita terus siap siaga dan cakna dengan SPM kita sebenarnya yang tak lama lagi. Jadi insya-Allah sekali lagi saya tak ada ucapan yang boleh saya ucapkan melainkan ucapan terima kasih atas kerjasama guru-guru membenarkan pelajar hadir pada kelas bersama Cikgu Gani lah. Baik. Jadi kalau kita tengok anak-anak, malam ini kita nak pergi kepada bab 4 tingkatan 4. Okey. Saya harap anak-anak dah bersedia. Bila kita sebut bab 4, jadi kita kena pastikan ini antara bab yang pada pandangan saya bab yang paling popular. Setuju atau tidak pelajar? Berapa ramai pelajar yang bila jawab soalan ini dia rasa yakin? Boleh tulis di chat, boleh tu on mic, no problem pelajar. Kita belajar secara santai. Ya, ramai setuju. Soalan ini banyak membantu kita. Jadi saya dah tulis di sini pelajar. Terima kasih anak-anak yang bagi respon. Yang tak, kita jangan risau. Bagi saja respon. Saya tak ada marah anak-anak. Hot topic dalam bab ini sebenarnya ada 2. Agak-agak satu lagi apa dia pelajar? Saya tak tulis. Satu ialah Melayan Union. Satu lagi apa? Apa satu lagi tajuk yang kita akan tengok juga dalam bab ini? Persekutuan Tanah Melayu bab 5. Jepun bab 3 Satu lagi tajuk dalam bab ini. Penentangan dan penyerahan Sarawak. Good, terima kasih. Baik, kalau kita tengok di sini pelajar, mana-mana kelas kita akan mulakan dengan memahami DSKP ini pelajar. Jadi kalau kita tengok di sini, anak-anak yang ada, sebenarnya tajuk ini kalau kita ambil masa 1 hari pun cukup. Yang pertama kita nak tahu ialah BMA. Walaupun tak ada negeri yang soal, tetapi gagasan Melayu Union ini, dia kesinambungan daripada Melayu BMA, British Military Administration. Yang paling banyak ialah 1032, 1033, 1034, 1035 pelajar. Jadi kita kena alert. Kena tanda. Anak-anak kalau ada buku teks, sepatutnya kita pada waktu ini dah tanda dah. Siapa nak PowerPoint cikgu ini, lepas ini boleh PM Cikgu saya nak PowerPoint, tak ada masalah. Baik. Yang pertama saya minta sangat-sangat anak-anak memahami pentadbiran tentera British. Tajuk ini walaupun tidak disoal, tetapi ini adalah tunjang utama kepada Melayu Union.
Yang kedua, inilah. Ini tajuk yang paling popular. Nombor 2 ni. Kita tak boleh nafilah. Pembentukan Melayu Union, dia mesti ada reaksi. Bila sebut reaksi ni daripada siapa? Tengok 4.3 ni pelajar. Pelajar tengok. Dalam 4.3 ni, kita akan tengok sebenarnya soalan dia tak akan pecahkan reaksi. Sama ada reaksi daripada raja ataupun rakyat. Kita lah kena tengok 2 R ni. Satu raja, satu rakyat. Baik. Latar belakang macam mana Melayu Union itu ditubuhkan dan ciri-ciri Melayu Union. 4.2. Dan inilah penyerahan Sarawak dan reaksi penduduk Sarawak. Reaksi ni sampai kepada apa? Rosli Dobi ni apa anak-anak? Pernah dengar nama Rosli Dobi? Pejuang. Pejuang. Daripada mana? Sarawak. Sarawak yang menganggotai apa? Rukun 13. Sungkit ke sungkit? Kena hati-hati tu. Rukun 13 good. Sungkit ke sumpit? Rukun 13. Baik. Ramai tahu sungkit ya. Jadi kita tengok. Sungkit. Rosli Dobi. Rukun 13. Kaki tangan awam. Itu antara key kata kunci dia. Baik. Kalau kita tengok di sini. Yang ini tolonglah anak-anak. Berikan perhatian. Kalau berdasarkan PPC lah. Kita doakan SPM pun samalah. Dia akan keluar di mana? Kalau kebat, kalau kita tengok. Itu hot dia. Sorry. Kalau kebat ni. Kalau kita tengok dia dah bagi dah. Kepentingan mempertahankan maruah bangsa. Berwaspada dengan orang luar. Nanti kita tengok kebat. Cikgu dah masuk dalam channel kita. Menyuarakan pandangan. Ni kita nampak. Jadi di sini, bila kita dah tahu subtopik 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. Jadi sebenarnya tajuk ini, kalau kita duduk, 1 hari pun habis. Kita tengoklah mana-mana negeri yang soal. Cuba kita tengok. Okey. Ini Selangor ni. Selangor 2. Selangor set 2 lah. Cikgu tinggal ni. Selangor set 2 penyerahan Sarawak kepada British. Kalau kita tengok analisis ini pelajar. Ini saya tak ambil semula. Saya ambil sekadar yang awal. Kita nampak. Malayan Union, Malayan Union, Malayan Union, Malayan Union, Malayan Union. Yang lain Sarawak. 4.4 cikgu, 4.3 tak ada ke sekali sebenarnya. Dia bersama pelajar. Jadi kalau kita nak baca, banyak ke tak banyak? Cuba kita tengok. Selalu kita bagi alasan, cikgu banyaknya saya nak baca. Tak ada. Baik. Setakat ini clear anak-anak? Suara saya clear atau tidak? Puteri Aisyah, selamat datang. Okey, terima kasih. Clear, cikgu. Okey. Clear. Okey. Ini ialah bahan yang dibuat oleh sahabat saya, Cikgu Hanita. Apa keistimewaan yang dibina ini? Dia menulis soalan. Jadi pelajar, kalau tak boleh print, ada pelajar cikgu tak boleh print lah warna. Bukan kita nak print semua anak-anak. Ada yang hitam putih. Yang Cikgu Rainon buat pun ada. Kita sekadar nak baca dan kita nak tanda. Anak-anak perlu tanda macam cikgu buat ni. Ni. Kalau kita dapat tanda macam ini, kita rasa okey lah. Kita nak tanda. Kita dah pergi kepada situ. Dia. Ini buku tag. Kalau kita tanda buku tag, kita akan dapat lebih mudah lah. Kita garis. Kita nak, cikgu saya nak buat macam cikgu. Boleh. Nak bahan cikgu pun boleh. Jadi cikgu tunjuk. Kalau kita buat, okey ni buka SAPS pula. Katakan kita nak buka, cikgu suka guna kami.com ni. Okey. Contoh, kita nak gunakan bab 4, tingkatan 4. Okey. Cikgu sebenarnya dah tanda. Bahan-bahan ni kita dah tanda. Kita tak ada masalah. Kita boleh guna bila-bila masa kalau kita nak nampak.
Kalau pelajar tengok nota cikgu menota macam ini. Kalau macam ini, pelajar selesa ke tak selesa? Wow. Dah ada soalan di atas. Boleh buat sendiri ataupun mana-mana saja pelajar. Jadi kita akan tengok pelajar daripada mana? Kita akan tengok daripada tajuk Malayan Union. Pelajar, cikgu Malayan Union di mana? Itu yang pening nak rasa nak penampar bagi tu kan. Ni lah. Rasanya. Gagasan Malayan Union. Bagi pelajar tiwa atau mana-mana boleh minta. Saya dah tulis nama soalan. Jelaskan latar belakang Malayan Union. Cikgu kalau soalan ni keluar ambil mana? Saya kata latar belakang inilah sejarah pembentukan. Kalau kita tengok, jelaskan latar belakang soalan Kedah. Apa pelajar nak jawab? Cikgu tak jumpa pun latar belakang. Melampau tak jumpa. Inilah soalan yang berkaitan dengan latar belakang. Kadang-kadang dia tulis sejarah penubuhan. Kita kena hati-hati juga. Cikgu saya tak jumpa lah. Sejarah penubuhan Malayan Union. 4 markah saja. Okey, pelajar cuba. Set kita yang pertama. Cuba jawab soalan Kedah ni. Kedah. SMK Selasih. Cuba jawab. Kedah. Jelaskan latar belakang Malayan Union. Pelajar-pelajar daripada Kedah. Tadi ada Kolej Sultan Abdul Hamid. Ada daripada SMK Selasih. Cuba. Siapa nak cuba jawab soalan ni? 4 markah pelajar. Kita letak 4 markah. Siapa nak bagi respon yang pertama? Kalau nak tulis di chat, tulis di chat. Cikgu saya nak cuba. Boleh. Okay, siapa nak cuba yang pertama? Pelajar yang pertama ni, hebatlah Okey, boleh. Soalan dia, jelaskan latar belakang Malayan Union. Ataupun ada soalan negeri tanya, jelaskan sejarah penubuhan Malayan Union. Okey, jawapan di sini. Cikgu dah letak dah ni. Dekat bahagian sini. Sekarang pelajar nak keluarkan jawapan tu. Kalau kita tengok soalan daripada Cikgu Rainun ni nampak. Tak nampak lagi cikgu letak ini pula. Macam-macam cikgu kita buat untuk pastikan anak-anak kita ni berjaya. Nak tak nak aje. Tadi mana tadi? Kedah. Ciri-ciri Terengganu, Melaka, Hulu Perak, Ipoh, Kota Tinggi, Perlis, Penang, Sarawak, Kedah. Nampak ni? Jelaskan latar belakang penubuhan. Cikgu dah besar kan? Malayan Union. Ini soalan pertama. Okey. Dah ada jawapan di chat dah. Kita tengok jawapan yang pertama. Perry. Kalau kita tengok Perry tak bagi intro pun tak apa Perry. Okey. Perry kata unit perancang tanah Melayu dibentuk di London diketuai oleh Ralph Horn. Okey. Yang merangka. Susulan tak cukup lagi Perry tu. Tak cukup. Jawapan itu belum cukup untuk 4 markah. Dia rancang dan dia bentangkan. Mungkin yang dirancang 1 markah, diketuai oleh Ralph Horn 1 markah. Bentang 1 markah. Baru 3. Okey. Ada siapa lagi nak bagi respon? Apa lagi jawapan yang Perry tertinggal? Okey. Kalau kita tengok jawapan Anis. Anis ditulis panjang ni. Merupakan Anis ditulis. Semua bawa ada. Belum lagi Anis. Ini faktor-faktor. Anis ambil mana ni Anis? Jangan. Ni copy paste ni. Okey. Okey. Adrin jawapan hampir sama dengan Perry tadi. Nampak di situ kalau kita tengok jawapan pelajar. Okey, kalau kita buka di chat ni pelajar. Kita nampak jawapan Anis. Anis dia copy jawapan ciri-ciri tu Anis. Adrin. Adrin ni cantik sikit jawapan lah. Cikgu nak ambil jawapan Adrin ni sebagai conteng pertama. Okey. Cuba kita ambil jawapan Adrin. Nama tak boleh penuh boleh. Sekejap. Okey, kita ambil jawapan Adrin dengan Perry. Perry ni dia gabungkan dengan jawapan tadilah. Okey.
Terima kasih pelajar yang bagi respon. Pelajar lain boleh tengok. Bila pelajar-pelajar kita bagi respon, dengan mudah di chat, kita akan komen jawapan di sini. Baik, Alhamdulillah. Kalau kita tengok jawapan ni, kita nampak bila mereka merancang, kita nampak di sini, Major Ralph Horn merancang. Di sini kita nampak satu perancangan untuk menggantikan BMA, Perancangan Tanah Melayu. Cuma Edrin, dia tak tulis perancangan apa. Sepatutnya perancangan unit perancang Tanah Melayu. Unit perancang boleh lah Unit perancang Tanah Melayu untuk merangka pentadbiran menggantikan BMA yang diisytiharkan sebagai Warta Kerajaan. Good. Full mark lah. Kita nampak di situ kan. Kalau kita tengok dekat buku teks pelajar, itu sebab kita kena buku teks ini, kita tak boleh buang. Kita nampak di sini. Okey, unit perancang Tanah Melayu. Satu, Ralph Horn merangkakan satu unit pentadbiran, bentang di sana. Bentang, warta dipanggil sebagai kertas putih pelajar. Di sini kita dapat, cikgu banyaknya markah. Ya, boleh 4, boleh 5, boleh 6. Tapi dia minta 4 markah saja. Mafriza Hanis lagi panjang. Jawapan Mafriza tepatlah Mafriza Latar belakang reunion ialah penubuhan. Cantik jawapan Mafriza ni sebab apa sebab? Sebab dia ada intro. Bila jawapan tu dia ada intro, dia cantik lah kan. Cikgu intro kalau tak ada boleh tak boleh? Tak ada tak apa. Tapi pemeriksa benci dia sikit. Kalau kita tengok jawapan Mafriza ni, cuba kita ambil. Kita copy paste sekejap pelajar. Kita letakkan di kita punya sini. Alhamdulillah kita full malam ni 250. Dah tak boleh masuk dah pelajar kita yang nak masuk. Dah tak boleh masuk dah Baik. Tak apa di sini. Cikgu besarkan sikit. Tak apa yang kotak belakang bawah tu kita abaikan. Okey. Kalau di sini kita nampak jawapan tu lebih menarik sebab dia ada intro lah. Di sini intro I. Ialah penubuhan diketahui oleh Major Ralph Horn. Satu. Diberikan tugas membentuk pentadbiran baru. Pentadbiran. Merangka. Sebab apa? Dia ada tambahan ini ni. Membentangkan di Parlimen. Seterusnya, Melayu Union diisytiharkan sebagai Warta Kerajaan. Good. Tahniah, Mafizah. Baik. Itu soalan kita yang pertama, pelajar. Itu kalau kita tengok, cikgu mana? Kita tengoklah soalan Kedah. Di sini tak ada. Kalau kita tengok yang sahabat saya, Cikgu Anita mungkin tak sempat nak masukkan, tak ada. Kita ambil tempat lain kita nampak kan. Ada tak di sini kita nampak kan? Ada SBP, ciri perlembagaan. Ini sebab mengapa ciri tokoh. Tapi kalau Cikgu Roainon, ada tak ada? Cikgu Roainon ni dia letak lebih detail sikit, anak-anak boleh tengok juga. Nampak? Jelaskan latar belakang penubuhan Malayan Union. Cikgu minta pelajar ingat Ralph Horn merangka perlembagaan menggantikan BMA, bentang, dan yang keempat, Warta Kerajaan. Okey, boleh anak-anak? 4 poin? Okey, jelas? Kalau tak jelas, apa? Cikgu lajunya. Bagi tahu Okey. Terima kasih. Yang kedua, kita tengok soalan yang kedua. Bila buku teks yang kedua, kita akan nampak mana? Di sini kita akan nampak ialah ciri-ciri. Turun sikit. Ini ada 2. Bukan 2, 3. Maaf saya. SBP, Pulau Pinang, Kedah. Dia tanya ciri-ciri Malayan Union. Baik. Kita tinggalkan di sini. Cuba kita tengok dan kita jawab soalan yang cikgu dah buat ni. Okey. Sekarang 4.2 ni. Okey. Ini adalah berkaitan dengan ciri-ciri.
siapa yang pernah bersama dengan cikgu dalam sesi teknik menjawab, cikgu pernah tunjuk soalan ini. Tapi ramai buat je kan. Dia kata soalan ni tolong tengok anak-anak. Okey. Soalan yang pertama, apakah tujuan? Tak ada negeri yang soal yang ini. Apakah tujuan Malayan Union diperkenalkan? Kita ada dua kata kunci. Satu pentadbiran, satu ekonomi. Baik, siapa nak cuba? Dia nak 2 markah saja. Kita kena tengok mana? Tengoklah sini. Awal-awal sekali. Apa tujuan pentadbiran Malayan Union ini diperkenalkan? 2 poin saja pelajar. Kalau kita faham tentang pentadbiran, kita faham tentang ekonomi, kita dah berada dalam selamat. Good, Ashraf. Melicinkan pentadbiran, meningkatkan pelaburan ekonomi. Dia sama ada kita gunakan kata kunci M ataupun P. MP. Ada setengah sekolah cikgu. Kami guna akronim MP. Saya kata apa? Melicinkan, meningkatkan. P, pentadbiran, pelaburan. Mana-mana boleh. Sebab dia nak ambil ni. Pentadbiran, pelaburan. Mengukuhkan P juga. Kalau kata MP, mengukuhkan pertahanan. Ingat pelajar. Yang ini ada akronim yang boleh bantu kita. Jadi kalau kita tengok, katalah kita nak jawab, mungkin kita jawab macam inilah. MP. Kita ambil MP saja pelajar. Ingat akronim. Pentadbiran, pertahanan, pelaburan. Mungkin ini kita ambil. Cikgu kenapa jawab 3? Tak apa. Jawab lebih bagus. Jawab kurang. Kalau tepat, tak apa. Itu kita risiko kita. Okey. Jelas pelajar? Clear? Yang kedua, inilah soalan Kedah, SPP, Pulau Pinang tadi. Jelaskan ciri-ciri pentadbiran Malayan Union. Di mana kita nak tengok? Kita tengok pada muka surat inilah. Satu muka surat ni saja. Muka surat 97. Kalau tengok buku cikgu ni, cikgu dah tanda macam-macam. Warna merah, hijau, biru. Merah fakta, hijau huraian, biru contoh. Okey, kita tak nak tengok situ, kita nak minta pelajar jawab. Apakah ciri-ciri pentadbiran Malayan Union? Siapa nak bagi respon? Cuba pelajar cuba tulis seramai yang boleh. Bukan kita dengar saja. Kita cuba jawab. On mic pun tak apa. Cikgu saya nak on mic. Boleh. Tak ada masalah. Peri cepat. Ciri pertama Malayan Union. Okey, ada lagi. Kita tengok jawapan Peri. Yang pertama, dia Peri Taniah, Peri pantas, tuntas. Okey. Kita nampak. Okey, kita ambil jawapan yang pertama daripada Peri ni. Ada lagi pelajar baru nak masuk. Sian, pelajar kita dah full dah, tak boleh. Kita hari ni, alhamdulillah tajuk ini ramai yang nak masuk. Jadi kita dah full. Okey. Ini jawapan Peri. Bagi yang nampak. Kalau kita tengok jawapan ni, katakan markah tadi 4 saja. Dia boleh 4, boleh 6, boleh 8. Banyaknya. Sebab soalan ini boleh struktur, boleh isi. Baik. Sebelum cikgu jawab, sebelum kita semak, macam mana kita nak jelas, nak faham ini supaya kita tak tertinggal jawapan ni. Cikgu, macam mana saya nak hafal, cikgu? Tadi kita ada MP. Sama pelajar. Kita mesti ada akronim juga. Pentadbiran. Di sini kita nampak. Pentadbiran apa? Nanti kita kembang. Pelajar, biasalah. Dengar. Kita bagi rehat sekejap pada laptop. Ginilah. Saya ingat laptop ni line Unify dah bagus tak?
Okey. Sementara tunggu sekejap Unify restart tu. Aduh, masih ini juga dia restart kan? Tak apa pelajar. Saya masih ada dalam ini. Pelajar masih boleh dengar. Dengar suara saya kan? Cuma tak dengar apa? Tak dengar, tak nampak apa yang saya kongsi di chat lah. Baik. Kalau kita tengok jawapan Perry ni. Ciri pertama Malayan Union ialah kesatuan. Cuba tengok dekat chat pelajar. Dekat chat yang Perry jawab. Ciri yang pertama ialah kesatuan. Kesatuan itu satu markah. Iaitu, kalau boleh dalam periksa, janganlah kita jawab akronim macam ini. Iaitu, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Itu kita nampak di situ kan. Di mana Singapura disatukan di bawah satu unit pentadbiran. Kecuali sampai di situ, ada dua markah. Ada dua markah dah pelajar. Ciri kedua ialah pentadbiran dikuasai oleh governor yang dilantik oleh Raja England. Good. Dapat dah situ tiga markah. Raja iaitu Sultan menjadi ahli Majlis Syariah Raja yang bincang. Good. Good, Perry. Ada lagi jawapan yang lain pelajar. Selain pada jawapan Perry ni, ada lagi jawapan lain yang pelajar boleh bagi. Kita tengok jawapan Nur Alia Syazwani. Nur Alia Syazwani. Okey, sama. Kalau kita nampak jawapan Alia ni pun sama. Menjadi satu unit pentadbiran. Sama. Cuma bezanya kalau pada tengok, jawapan Alia ni ialah ada prinsip jus soli. Ada orang panggil jus soli. Tak kisahlah. Mana-mana pun kita, yang penting kita faham yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Itu kita nampak pelajar. Cikgu nak masuk tak boleh. Sebab full. Nanti sekejap ya. Kita keluar di sini sekejap. Dah full. Kita nak masuk macam mana? Cikgu pun tak boleh masuk. Okey. Kita nampak di situ pelajar. Ada dua jawapan yang mungkin membantu pelajar-pelajar lah untuk menjawab dengan baik. Kita nampak. Okey, setakat ini clear pelajar. Ada yang nak bertanya? Okey, cikgu berhenti. Tak ada yang nak tanya. Tak ada siapa yang nak on mic Cikgu saya nak bertanya. Boleh? Jawapan Alia. Good Alia Itu Alia tu menarik. Itu panjang lagi tu. Kalau kita tengok tu jawapan Luqman. Itu semua jawapan-jawapan yang kategori-kategori rare. Kategori rare ni maksudnya hebatlah. Kategori-kategori yang boleh membantu anak-anak. Adrian. Okey, Okey, pelajar. Okey, cikgu. Ha, 20 orang lagi nak masuk. Dapat masuk Kita bagi sekejap. Cikgu nak uruskan. Okey, sekarang